Yang saya petik tu Iskandar Zulkarnain, kan? Alexander the Great lah orang putih sebut, kan? Seorang raja yang taat dan soleh. Dia kata kalau aku mati nanti buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, usung jenazah aku tu, bagi doktor-doktor dengan tabib-tabib yang bagus-bagus, yang handal-handal bawa jenazah aku. Yang kedua, waktu aku diusung tu, taburkan segala harta benda aku tu, yang kekayaan aku tu, tabur sepanjang perjalanan. Yang ketiga, waktu usung jenazah aku, keluarkan tangan aku yang terkulai itu, keluarkan, biar terkulai orang nampak tangan aku tu. Akhirnya salah seorang jeneral angkatan tentera Iskandar Zulkarnain tanya, apa tujuan kau buat macam tu? Yang pertama, biar dia tabib, biar dia doktor-doktor yang handal usung jenazah aku, nak tunjukkan hebat mana pun doktor itu, tabib itu, dia tidak boleh nak menghalang kematian. Satu. Yang kedua, waktu usung jenazah, taburkan, tengok mesti akan ada orang lain ambil tanpa aku boleh buat apa-apa. Sebab apa? Nak tunjukkan harta ni, kekayaan tak bawa masuk dalam kubur. Tapi amal baik kita tu yang dihitung oleh Allah. Habis yang tangan terkulai tadi, nak tunjukkan betapa manusia ni bila lahirnya dengan tangan kosong, matinya nanti masuk dalam kubur pun dengan tangan kosong. Sebab apa? Kita dah kehilangan satu sumber yang paling bernilai. Apa sumbernya? Itulah yang disebut sebagai masa. Masa dah habis, masa dah time, budak-budak cakap. Masa. Itu sebabnya jenazah tu kalau boleh bercakap, hidupkan aku 5 minit jadilah. Hidup 5 minit, nak aku buat amal balik semula. Paling tidak sedekah. Sedekah lah nombor 1 dia nak buat. Itu sebab hari ni kita sebut banyak kali pasal sedekah, kan? Jangan risau, sedekah tidak akan mengurangkan harta kita, melainkan orang yang risau. Orang yang risau, habislah duit aku, sudah tak bagi, kan? Kemudian, luang masa bersama keluarga, rakan dan juga masyarakat. Luangkan masa. Sebab ini Nabi tuntut. Sebab Nabi sayang keluarga, Nabi sayang isteri-isteri Nabi, Nabi sayangkan sahabat-sahabat Nabi, Nabi juga sayangkan umat-umat Nabi. Sayang umat Nabi ni poin yang paling besar kita kena ingat. Untuk tahun baru ni kena ingat. Nak buang satu perangai yang paling teruk kita ada. Nabi kata Nabi sayang isteri, Nabi sayang sahabat, Nabi sayang keluarga, dan Nabi sayang sesiapa juga umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Ingat tu. Yang hujung berpegang teguh pada syariat Islam. Hari ini zamannya orang boleh benci orang tanpa kenal orang. Tu paling best tak ni. Ni zamannya. Berapa ramai orang, aku tak boleh betul tengok muka dia, menyampah betul. Kenapa? Aku tak tengok nyampah dah. Engkau pernah ke cakap dengan dia? Tak pernah lah, minta rasa tengok nyampah dah. Belagak aja nampaknya. Ya Allah, nampak tak? Bayangkan kalau dia tu berpegang teguh pada syariat Islam. Apa hukum? Fikir balik. Makna kita dah tak sama macam Nabi. Besok bila akhirat cari Nabi, Nabi kata laisa minni. Dia kata kau bukan sebahagian pada aku, sebab kau tak suka orang yang aku suka. Senang kan siapa saya tu, kan? Memang ni zaman dia pelik. Tengok dalam Facebook pun menyampah dengan orang tu, kan? Tengok dalam YouTube lebih lagi, komen sampai 1.6 juta. Contoh kan? Kan? Jadi makna kata kita ni jangan benci-benci orang, selalu suka hati, jangan. Kan? Tu sebab Nabi ajar kita sayang semua orang, buat baik dengan semua orang. Kan? Tu nilai ikhlas bantu orang, nilai ihsan, buat baik pada orang. Tu kena tengok. Ya? Kadang-kadang ini mesti macam ni. Lagi tu belum cerita tu lagi, berprasangka untuk benda yang tak tahu apa-apa tu. Ini buat ni ada agenda ni. Tiba-tiba lah seorang-seorang berkata, aku ingat aku nak buat program lah dekat masjid ni. Contohlah kan, kita pun jumpa, tuan, saya ingat nak buat program ceramah untuk sempena bulan Ramadan nak datang besok. Wah, dia dah fikir dah Ramadan tu.
Oh ya ke? Program macam mana tu? Itulah saya kebetulan saya kawan baik dengan ada seorang ustaz di Indonesia ni. Ustaz tu popular lah kat Indonesia. Oh ya ke ustaz? Oh ya, saya kenal tu. Itulah, kalau boleh lah saya akan sponsor bawa dia datang. Benda baik, setuju je. Bagus, nanti kita akan bincang. Tapi pada orang tu ada, ini mesti ada agenda ni. Agenda apa? Ada ni, dia mesti nak rampas jawatan ketua ni, pengurusi masjid. La ilaha illallah. Perangai orang kita tu. Saya dah cek dah, memang tiap-tiap negeri ada macam tu, kecuali Kedah. Macam tu lah kaedah kan. Sebab ceramah kat Kedah tu cakap macam tu kan. Tak adalah, maknanya elakkan lah. Jangan berprasangka. Tu sebab azam baru kita nak buang dah benda-benda macam tu. Tu sebab saya sarankan balik nanti tekan Google, baca balik khutbah takhir Nabi, pesanan-pesanan Nabi dan khutbah takhir Nabi tu, komplit dalam tu. Nabi dalam tu tak pakai bahasa susah-susah pun, kita boleh faham dah. Oh macam tu, macam ni. Dan biasanya benda yang memang ustaz-ustaz dah sampaikan dah dalam setiap ceramah kuliah dia. Guru-guru takmir memang bawa isi kandungan itu, dipecah-pecahkan jadi macam tu, tapi sebenarnya rupa tu memang pesan Nabi. Nabi termasuk, Nabi kata setiap muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Sayangilah antara satu dengan yang lain. Kembalikanlah kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada mereka yang berhak. Maksud itu bukan kata duit yang ada amanah kita. Kita dalam setiap duit kita tu ada hak orang lain. Contoh zakat, sedekah bagi kat orang. So ada hak orang lain, orang muslim yang lain ada. Kan? Ya. Jadi maknanya luangkan masa bersama. Tadi dengan keluarga, kalau kurang masa dengan keluarga, luangkanlah masa. Ceramah, kerja, bini pun dah tak perasan dah. Bini orang ingat bini kita, tu payah tu. Kadang sampai macam tu. Agaknya lah melampau sangat tu kan. Tak adalah sampai tak ingat bini, melampau tu saja tu. Kan? Lepas tu sahabat, buat baik dengan sahabat-sahabat. Sebab apa kita baik dengan kawan-kawan kita? Sebab Nabi baik dengan sahabat-sahabat, dapat pahala sunnah. Begitu juga kita baik dengan mak ayah kita kan. Kan kalau mak ayah kita dah tak ada, Nabi pesan buat baik pada sahabat kepada mak ayah kita. Tu saya setiap hari Khamis kan, dulu setiap hari Khamis malam kan mesti telefon seorang kat kampung mak saya tu, Cik Manap. Cik Manap, Cik Sarip tu orang. Tu je yang tinggal, yang 5 meninggal. Lepas isyak kan tunggu depan surau. Tunggu je lah. Layan seekor, bawa seekor. Orang tua minum ada 2-3 hirup dah. Belanja, niatkan pahala untuk arwah. Itu buat baik dengan sahabat. Niatkan pahala untuk arwah, mudah-mudahan gembira dia. Pergilah ke rumah mak tu pula, kawan mak itu. Makcik, apa ni lah nak mak sihat lah, mak lama dah meninggal cik. Ya ke lah mak, tak tahu, terlupa dah. Ni ada beras sikit, ada tepung awak belanja. Allah susah je, duit tak ada ke? Dah bagi duit. Makna kata buat baik pada sahabat-sahabat. Lepas tu dengan umat tu, sebab kena kenara campur, tak kira siapa. Orang tu dah ajak, wajib pergi. Aku memang menyampah dengan dia, aku takkan pergi. Jangan, wajib pergi. Dia dah ajak kita pergi. Kalau tak ada keuzuran, pergi. Malahan kalau berpuasa, buka puasa lah kita, sebab wajib memenuhi undangan. Dia dah datang ajak kita, pergi kenduri. Bercampur. Dia kenduri kan kenduri dia je. Ni, dengan masyarakat tu kita dapat bercampur. Itulah kesempatan yang kita nak buat. Kemudian yang keenam, bayar hutang atau kurangkan hutang. Sebab hutang ni membebankan. Setiap tahun tu lah ceritanya, dah masuk tahun keberapa dah bayar hutang. Saya dulu masa mula-mula beli kereta, kereta kancil dulu lah. Dulu kan mana ada mesin ATM, bayar mau pergi kat kaunter bank. Kali pertama bayar, saya dah tanya dah, kak tinggal berapa bulan lagi? Terperanjat kakak tu, dia kena kira. Teruk betul bergurau dia ni, kata baru kali pertama bayar kan. Dia kata baru pertama, berapa bulan lagi tinggal, nak confirm kan berapa bulan. Jadi maknanya bayarlah hutang. Jangan jadi, sebab ni akhir zaman ni salah satu tandanya kan, orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Kadang-kadang dia pula, apa ni, dulu kau pernah pinjam duit aku 5,000 tu, bila nak bayar? Ada kau hutang kau? Tu jadi malu tu. Tu jadi malu terus.
Tak apalah kalau kau tak ingat, tak apalah. Susah kadang. Pinjam masa pinjam, ya Allah, tebal muka datang, merayu-rayu bagi, sudah dia boleh lupa. Tak apalah, dalam hal tu kalau kita menghalalnya ke pun, itu pun tidak dah jadi masalah kat kita. Bila kita halalkan, tenang hati kita. Malahan dia yang tak tenang kalau tak settle dengan kita. Jangan cakap orang tu memang sedar dia berhutang, cuma dia tak nak mengaku dia berhutang. Takkan tenang jiwa seorang mukmin selagi mana dia berhutang. Ingat tu. Kan? Jadi settlekanlah hutang. Tak kira lah hutang apa pun. Kan? Hutang kereta ke, hutang apa ke. Hutang dengan manusia ni kadang pinjam ni. Kadang gemar terlupa. Main kutu, sampai turn dia ambil, lepas tu dia hilang. Ada juga perangai macam tu. Kan? Baru-baru ni ada dekat kampung saya, mak saya dengan ada grup dia pakat 15 orang. Grup berzaji Mahaban. Dia pakat setiap 15 orang ni setiap bulan bayar RM50. Saya kata buat apa? Dia kata RM50 setiap bulan, jadi 15 kali 50. Jadi lepas sampai bulan 12 dia akan kira. Kata ada 6-7 ribu, dia akan pilih seorang orang susah dalam kampung tu hantar pergi umrah. Itu satu benda baik lah buat. Kan? Baguslah inisiatif tu. Saya kata mak jangan risau. Nanti kalau dah cukup sampai bulan 12 mak cakap berapa dapat, nanti saya tambah. Saya kata macam tu. Saya nak main yang bulan-bulan tu banyak terlupa kan. Biar dah cukup nak hantar, saya tambah berapa. Kita hantar pergi umrah. Bagus benda macam tu. Jadi itu sebab cakap orang yang susah belum tentu lagi tak boleh pergi. Doa je banyak-banyak. Kan? Kadang ada ruang dan peluang. Itu saya pergi umrah, sudah kain ihram satu je pakai. Musim sejuk, yang satu lagi saya wakafkan. Dekat travel tu, wakaf bagi dekat orang susah. Dia travel tu kebetulan setiap tahun dia akan hantar sekumpulan orang yang susah pergi. Bagi ni bagikan. Ada alhamdulillah besar manfaat ni kita. Ya, kita sedekah apalah, tak boleh bagi duit, bagi benda. Tak boleh bagi barang, tak boleh bagi barang, bagi orang. Saya sedekahkan suami saya untuk awak ya. Kita kongsi sesama, tahu jangan tamak-tamak. Itu takkan ada lah, takkan berlaku dah tu kan. Itu bukan sedekah namanya, itu kongsi namanya. Gurau. Jangan panggil kita penceramah ni. Asyik itu je ceritanya. Kemudian yang ketujuh, kita pergilah berziarah ke tempat-tempat yang tak biasa pergilah. Sebab Nabi pun banyak pergi ke tempat-tempat yang tak pernah pergi. Kan? Sebaik-baiknya pergilah umrah dan haji dulu. Sebaik-baiknya. Tapi kalau dah tak ada peluang, tiba-tiba ada tu je mampu. Orang tu ajak pergi ke Kemboja, ke Baru Korban, pergilah. Mampu pergi, tak ada masalah. Lepas tu ada anak nak belanja, kita pergi Korea. Jangan kita bahasakan budak tu, daripada kau pergi Korea, baik kau bawa aku pergi umrah. Jangan. Budak tu kebetulan ada trip dapat pergi. Dia ajak maknya sekali, pergilah tengok tempat orang. Baru tahu macam mana tempat, tak boleh cebok macam mana. Payahnya nak cari air. Kan? Kering-kering pakai tisu je, macam mana caranya kan. Contohlah tengok tempat orang belajar, barulah belajar menghargai nikmat Islam kat negara kita. Tentu kan, pergi tengok, Korea macam ni, Bangladesh macam ni, India macam ni. Pergi, tak ada masalah. Di India kan, baru tahu no, ada seorang, ada saudara saya, dia pergi sambung belajar, ambil medik dekat India. Punya kotornya. Kan dia ada yang lawa-lawa lah, yang video klip instan tu yang lawa-lawa, dia ambil shot lah lawa, tempat yang tak lawa. Kalau nampak orang tu mokok menyangkung macam dengan kain labuhnya tu tengah kencing tu kat tepi jalan tu. Itu yang kalau kita tengok drama filem India tu, kalau dia berjalan, dia tak jalan kat tepi kaki lima tu, dia akan jalan kat pinggir jalannya. Dia akan pijak kat rumput tu sebab dia tahu. Kan urina tempat kencing berdiri tu. Macam berdiri dalam bilik air tu kan, ada yang melekat kat dinding, dia lekat kat luar bangunan dia. Jadi orang pergi tepi bangunan tu je macam tu. Itu kebanyakan ramai yang kalau tak biasa pergi India, memang balik dia demam dulu 2-3 hari. Betul, dah balik sini berdemam. Ramai dia memang tu, sebab kalau pergi makan ubat, balik makan ubat. Kalau tak biasa, kotor betul. Bayanglah ambil uduk keluar air hijau air tu. Itu adalah seorang datuk tu cerita dengan saya pengalaman dia pergilah. Saya tak nak pergi, tapi dia cerita macam tu. Tapi dia yang seorang saudara saya, dia cerita memang macam tu lah. Dia punya keadaan dia kan, tempat yang cantik-cantik lah, yang buat video klip untuk menyanyi tu memang lawa lah kan. Tu kadang dia menyanyi dah tak ada tempat, dia guling sampai ke Malaysia guling lah.
Dah tak ada tempat lah tu, tempat dia dah habis kan.